Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Marilah kita sedekahkan satu Fatihah lagi kepada saudara kita almarhum Zanizam bin Kadiri. Al-Fatihatu khususan ila ruhil marhum Zanizam bin Kadiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Menghormati pengurusi masjid Jami' Parit Kasih beserta dengan ahli yang berkuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam kuliah ilmu kita. Walaupun kita baru jumpa hari Isnin, hari ini hari Rabu, selang sehari saja jumpa lagi. Agak jangan jemu lah tuan-tuan. Si ustaz yang datang tak tahu lain. Nanti kata ustaz dan banyak kali ustaz datang sini kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari semalam pun dapat tahu yang ada meninggal kan. Dia tanya dengan imam tu. Rupanya kita punya Bilal selalu azan kan. Tak sangka juga kita pun tak buat sangka, tak ada buat jangka kan kematian tu boleh datang pada bila-bila. Tetapi sesungguhnya orang yang melaungkan azan ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal soleh. Jadi Bilal ni tugasnya melakukan azan, iaitu hayya 'alas solah, marilah menunaikan solat. Maka dia menyeru manusia kepada kebaikan. Bila mana dia menyeru manusia kepada kebaikan, bermaksud menyeru manusia supaya mengesakan Allah. Ini adalah satu perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW yang menerangkan tentang kelebihan-kelebihan orang yang melakukan azan.
Jadi tuan-tuan kalau lepas ni dilantik jadi Bilal, ambil je, jangan tolak. Azan ni tak kira lah sedap tak sedap, yang penting tu kita kena berani lah. Berani. Kemudian apa kata orang tu, sebutan kena betul lah. Jangan sebutan tak betul. Sebutan betul, kemudian berani. Sedap tak sedap tu belakang cerita tuan-tuan. Itu benda yang subjektif. Ada setengah orang kadang-kadang dia dengar kita azan sedap, ada setengah orang dia dengar azan tak sedap. Yang dengar tak sedap pun dia punya masalah kan. Yang penting kita dilantik dan kita jalankan amanah yang diberikan. Sebagai contoh dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man azzana sintai asyara sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah wa li kulli iqamatin salasuna hasanah. Barang siapa yang melaungkan azan selama 12 tahun, agak bila dah 12 tahun? Arwah Allah. Barang siapa yang melaungkan azan selama 12 tahun, diwajibkan ke atasnya syurga, dan ditulis setiap laungan azannya pada setiap hari 60 kebaikan, dan setiap iqamah yang dilaungkan 30 kebaikan. Apa tuan? Besar ganjaran orang yang melaungkan azan. Jadi kita doakan mudah-mudahan almarhum ditempatkan di kalangan hamba Allah yang beriman, dan apa yang telah disumbangkan kepada jemaah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana dalam kuliah pada hari Isnin yang lalu, kita akan masuk dalam dalam bab yang baru, iaitu jilid yang pertama, iaitu pembuka kata. Dalam kitab ini pembuka katanya adalah berkenaan dengan manusia dan keistimewaan keadaan semula jadinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Jadinya manusia ini yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam AS. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pertama. Yang mana tuan-tuan pun sedia maklum, cerita berkenaan dengan Nabi Adam diciptakan, bagaimana iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam tinggal di dalam syurga, maka selepas itu diciptakan Hawa. Diciptakan Hawa untuk menjadi pasangan kepada Nabi Adam AS. Jadi kenapa Allah menciptakan manusia yang kedua, iaitu Hawa, seorang perempuan, dan Allah tak ciptakan lelaki? Itu kita kena fikir juga. Kalaulah katakan Allah tu nak jadikan manusia ini sebagai peneman kepada Nabi Adam, sebagai kawan dia, boleh saja Allah nak ciptakan lelaki sama jantina dengan Nabi Adam, maka tak jadi masalah. Tetapi Allah memilih untuk menciptakan seorang perempuan yang lain jantinanya dengan Nabi Adam. Dan diciptakan pula Hawa itu daripada tulang rusuk yang bengkok. Daripada Nabi Adam AS diambil, kemudian diciptakan Hawa daripada tulang rusuk yang bengkok. Jadi sebab itu orang lelaki dia mesti menjadi ketua kepada orang perempuan. Sebab perempuan ni diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, maka orang lelaki lah yang kena
membetulkannya, dan juga orang lelaki lah yang kena memandu orang perempuan tersebut ke arah jalan yang lurus, yang benar. Tulang yang bengkok ni dia tak akan lurus. Dia perlukan kepada pemimpin, itu lelaki. Jadi sebab itu, selepas itu Allah campakkan Nabi Adam AS keluar daripada syurga bersama dengan Hawa setelah berlaku satu peristiwa yang tuan-tuan pun dah sedia maklum. Saya tak payah uraikan banyak-banyak lah. Baik, proses kejadian manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa khalaqna an-nutfata 'alaqah." Yang ini kami ciptakan. Kami, kalau dalam Al-Quran, kalimah kami ini dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ciptakan campuran air benih itu menjadi sebuku darah beku. Kemudian kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Dalam surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang pernah tengok tentang kalau isteri dia mengandung, kan, mungkin yang dah tak berapa muda ni mungkin tak sempat pun nak pergi klinik scan tu. Zaman dulu rasanya ada tak scan tu? Dia pernah scan? Tak pernah Orang dulu ni dia main redor aja, tak kira lah anak lelaki perempuan, yang keluar tu lah anak dia terima je. Kalau orang sekarang ni baru kahwin, kemudian mengandung anak yang pertama, kan, dia punya gembira tu nak tengok jantina anak dia tu lelaki ke perempuan. Maka dia pergilah klinik, dia pun pergi scan. Kadang bini dia baru disahkan mengandung je, dia punya excited tu terus pergi ajak suami pergi klinik. Jom abang, nak tengok ni anak lelaki ke perempuan. Baru 2 minggu atau baru sebulan, dia pun pergi tengok. Tak nampak apa-apa tuan-tuan. Sebulan ni dah nampak apa ke? Sebulan ni kalau kita pergi scan, dia nampak apa? Tak nampak apa. Nampak macam ketul kecil je, tak ada rupa pun. Jadi sabarlah dulu, kata suami dia. Nanti 4-5 bulan kita pergilah scan lagi. 4-5 bulan pergi dah nampaklah bentuk rupa bayi yang ada dalam kandungan tu. Excited pula, tanya doktor tengoklah doktor lelaki ke perempuan. Kebetulan anak dia tak terlengkop, akan melengkop ke tak nampak. Kalau lelaki dia nampak tuan-tuan, lelaki insyaAllah dia nampak jelas. Anak saya nombor 1, nombor 2, saya pergi scan, nampak. Maka saya redor lah. Yang pertama lelaki, alhamdulillah dapat lelaki. Yang kedua dengan harapan nak perempuan, pergi scan nampak lah, nampak burung. Tak apa cakap apa, doktor kata okey lah, doktor tak kisahlah, lelaki pun lelaki lah. Yang ketiga ni dia main-main. Yang ketiga ni tuan-tuan, anak saya ketiga ni dia main-main. Pergi klinik yang pertama dia cakap lelaki, pergi klinik yang kedua dia kata perempuan. Tak puas hati ni. Dengan harapan kita dah ada 2 orang lelaki, yang ketiga nak perempuan lah. Pergi lagi klinik lain. Rumah saya pergi dia lah tu. Dia tak berhati, pergi klinik yang ketiga. Scan, lelaki lah dia kata. Alamak tadi ada klinik kata perempuan lah doktor. Tak berhati, pergi klinik yang keempat, dia kata perempuan. Wah, 2 lelaki 2 perempuan saya kata ni. Ini tak pernah terjadi ni saya kata. Anak saya yang pertama dengan yang kedua tu dah confirm lelaki. Yang ketiga ni. Maka lepas tu saya kata dengan rumah saya, tak apalah, tak payah scan lagi lah, buang duit je kan. We scan kita tunggu yang dia keluar.
Tunggu-tunggu dia keluar, tak keluar-keluar tuan. Rupanya dia sengsang dalam perut. Kaki dia ke bawah. Masa nak operation, masa nak bersalin tu, kaki dia kat bawah. Doktor nak pusing-pusing kan tak boleh. Lalas ikut tingkah. Doktor tolak dalam bilik bedah tu kan. Maka dia kata nak operation lah. Saya kata operate lah, tak kisahlah. Yang penting budak tu keluar kan. Jadi kita tunggu kat luar ni, berdebar-debar. Yang pertamanya kita rasa berdebar tu sebab isteri kita nak bersalin kan. Kita takut apa-apa terjadi. Yang kedua tu berdebar nak tahu lelaki ke perempuan. Berdebar ni. Kat luar tu berdoa lah, tak kira lah lelaki ke perempuan, yang penting bila aku selamat. Kan? Sekali tak lama dalam setengah jam dia kurang. Nurse panggil. Waris, sila masuk, dia kata. Alhamdulillah dah selamat dah operation. Maka pergi dekat nurse. Nurse tu tanya, cik, anak lelaki, anak yang pertama lelaki ke perempuan? Lelaki. Anak berapa orang? 3 orang ni, maksudnya 3 lah. Yang kedua apa? Lelaki. Sabarlah cik, dia kata. Dia pun tunjuk lelaki. Jadi lelaki, saya pun kata Alhamdulillah. Lelaki. Yang keluar yang ketiga. Jadi 3-3 lelaki. 3-3 lelaki. Tapi tuan-tuan, pengalaman saya tu masuk dalam bilik pembedahan tu ketika bayi anak saya tu keluar, dia dalam keadaan yang kata orang tu berlendir. Dia berlendir macam mana putih-putih. Kemudian nurse tu dia tak bersihkan. Selalunya bila bayi bersalin dia akan bersihkan, kemudian dia bagi pada kita, dia suruh kita azan. Tapi yang ketiga ni, anak saya ni, bila dia lepas operation, dia tak bersihkan. Dia terus bagi pada saya, dia kata, cik azankan. Maka dia tengok kenapa macam dia macam berhenti putih gitu. Kemudian baunya pun agak saya tahan juga baunya tu. Sebab dia duduk dalam perut kan. Bila duduk dalam perut ni macam-macam lah. Mak dia makan durian, mak dia makan pantai, dia makan apa semua masuk dalam ni kan. Bila budak tu keluar, dia bau macam-macam lah. Yang nurse pun tak bersihkan dulu. Tapi kita azan jugalah. Dah azan tu baru dah nurse tu ambil, dia bersihkan. Baik, itu proses kejadian manusia. Semua orang dia pernah akan lalui proses kejadian ini. Bagi yang perempuan, dia akan mengalami proses ini selama 9 bulan. Daripada air mani tadi, kemudian jadinya dia darah beku, kemudian jadinya dia seketul daging, tulang, kemudian tulang itu dibalut dengan daging. Proses itu memakan masa 9 bulan. 9 bulan orang perempuan bawa kandungan tu 9 bulan. Tuan-tuan rasa berat tak berat tu? Berat. Tapi kita lelaki, kita kuat. Kita bawa juga yang besar. Tapi tak keluar-keluar. Dia macam tu je. Jadinya, bila proses kejadian ini berlaku, terutamanya kalau orang perempuan, kita nak tanya orang perempuan lah, dia kalau mengandung tu, dalam tempoh 9 bulan tu, umur berapa bulan kandungan tu dia mengidam? Saya nak tambah jawapan tu. Umur berapa ataupun kandungan tu berusia berapa bulan yang perempuan dia start mengidam? Adakah bila disahkan mengandung je dia terus automatik mengidam? Tu saya tak dapat jawapan tu. Ke bergantung pada masing-masing. Sebab baginda Nabi SAW apabila berada dalam kandungan ibunya Aminah ni dia tak ada rasa susah mengandungkan Nabi. Mengidam-ngidam tak ada, senang. Tapi kalau kita ni manusia biasa, mengidam tu biasalah. Saya pernah tengok cerita kat TV, bini mengandung, ngidam buah bacang. Laki ni pun carilah buah bacang, susah betul nak jumpa buah bacang. Orang kata kat sini ada, dia tengok, bukan. Orang kata kat sini ada buah bacang, dia tengok, bukan. Sampai satu masa orang kata ada buah bacang kat tempat ni, dia pergi. Betul ada. Tapi buah bacang tu atas pokok. Atas pokok. Jadi dia punya excited tu tuan-tuan nak ambil buah bacang tu.
Dia kait, baca tu jatuh atas kepala dia. Mati tu. Mati. Perempuan kalau ngidam janganlah yang pelik-pelik. Cari yang mudah-mudah je lah. Yang lain, benda yang ada lah. Benda yang ada. Kadang-kadang ngidam ni dia keinginan, kemauan. Kalau kita tak tunaikan nanti, dia kata nanti ngeces budak ni kalau keluar orang dia kan. Jadi kita kena tunaikan lah lelaki suami. Ada yang pelik lagi tu, ngidamnya apa? Bukan makanan. Dia mengidam nak pegang tayar lori. Suami bawa pegang tayar lori, balik okey tuan-tuan. Cukup? Betul. Ngidam tayar lori. Ada yang ngidam nak naik lori lah, ada yang ngidam nak naik bancak lah. Macam-macam lah. Maka kita kena layankan 9 bulan saja. Lepas 9 bulan tu dah lepas lah. Itu kita kena jaga pula anak yang kecil. Baik. Jadi ini proses kejadian manusia yang semua orang akan lalui selama mana dia masih lagi hidup dan masih lagi boleh mampu untuk mengandung dan melahirkan anak. Maka tempoh ini 9 bulan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Dan inilah prosesnya ikut peringkat demi peringkat. Tak ada Allah ciptakan manusia itu terus jadi macam manusia, tak ada. Dia akan jadi mengikut apa yang telah ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah. Ikut demi proses dia. Baik. Manusia ini dilahirkan dengan keadaan berakal fikiran, mempunyai mata hati dan daya kesedaran. Sebagaimana ia mempunyai gharizah, iaitu naluri, panca indera dan perasaan. Ini manusia. Manusia ni bezanya dengan makhluk yang lain adalah manusia ada akal. Makhluk yang lain tak ada akal. Tapi tuan-tuan, di mana terletaknya akal? Mana letaknya akal? Dalam kepala Ustaz. Dalam kepala, cuba bedah kepala. Tengok ada tak akal? Yang ada dalam kepala ni apa? Otak. Tapi akal duduk kat mana? Akal duduk dalam otak lah Ustaz. Belah otak pula, tengok. Ada akal tak dalam tu? Tak ada. Itu jawapan tuan-tuan yang kita boleh gunakan ketika mana kalau ada orang tanya dengan kita. Dan kita kata, kita ini Tuhan kita ialah Allah. Maka orang tu akan tanya, Tuhan kau ni, Allah ni kat mana? Tak nampak kan? Tak tahu di mana. Allah itu sifatnya berada di mana? Di mana-mana. Maka hujah yang akal ini kita boleh gunakan untuk kita lawan dengan orang yang tanya kita macam tu. Kita kata Allah itu ada dan Allah itu berada di mana-mana. Contoh yang kita bagi inilah, kita ni manusia ada akal, tapi awak tahu tak akal awak kat mana? Baru akal tak tahu lah kat mana. Macam itulah dengan kita manusia yang beriman kepada Allah. Allah itu ada, tapi di mana? Baik. Dan manusia ini juga mempunyai mata hati dan daya kesedaran, perasaan. Manusia ini ada perasaan, ada naluri, ada panca indera. Ini manusia yang sebaik-baik kejadian adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini adalah penciptaannya sebaik-baik kejadian. Kepala kita satu. Kan? Kepala satu. Tapi kepala ni kadang-kadang dia tengok orang lah. Ada kepala yang muka lonjong, ada yang bulat. Tapi tetap satu kepala dia. Telinga ni Allah bagi dua, kiri dengan kanan. Kenapa Allah bagi kiri dengan kanan? Kalau satu je tuan-tuan macam ni rupa je. Kalau satu telinga ni agak-agak kat mana Allah letak? Telinga. Kemudian mata dua, sepasang. Hidung satu, batang hidung satu, tapi lubangnya dua. Kalau hidung tu lubang satu, kesuai mana lubang tu? Sedut semua, masuk semua tu kan?
mulut, kemudian ada gigi, lidah dan sebagainya. Cantik tak tuan-tuan kita punya beritaan kita? Handsome tak kita ni lelaki? Perempuan cantik tak? Cantik. Handsome kita ni. Kan? InsyaAllah. Kemudian jelasnya, manusia menurut keadaan semula jadinya yang pertama, terpengaruh dengan segala yang difikirkan dan dilihatnya. Manusia ni, dia mudah terpengaruh dengan apa benda yang dia fikir dan apa benda yang dia lihat. Benda yang dia lihat ni, kalau menarik perhatian dia, selagi mana dia tak dapatkan benda tu, selagi itulah dia akan fikir-fikirkan. Dia akan terbayang-bayangkan. Contohnya orang perempuan kalau dia pergi shopping, kedai yang pertama dia masuk, dia dah tengok dia dah tengok pakaian, dah tengok kasut, dia berkenan dengan satu kasut cantik. Mata dia melihat kasut tu cantik. Kemudian dia kata, tak apa bang, kita tengok kedai lain. Dia pergi kedai yang kedua, dia masuk kedai yang kedua, dia tengok ada kasut cantik tapi tak menarik perhatian dia. Tak apa bang, tak ada lah bang. Pergi kedai yang ketiga pula, tengok lagi, tak ada lah. Pergi kedai yang keempat pula, pun tak ada. Lalu suami dia kata, awak ni nak pergi kedai mana? Kasut yang mana nak beli ni? Bang, saya rasa kedai yang pertama tadi lah. Suami dia kata apa? Kau ni kalau beli terus dah senang. Nak pergi sampai 4 kedai, last pergi kedai yang mula-mula. Sebab apa? Kedai yang mula-mula tadi tu ada benda yang dia lihat dan dia fikir-fikirkan benda tu. Dia terbayang-bayangkan benda yang menarik perhatian dia. Itu manusia. Sama juga dengan lelaki. Kan? Kalau contohnya tengok perempuan cantik, kan? Kena pula tengok J pula. J tu muda lagi. Kalau perempuan kena hati-hati dengan perempuan ni. Kalau orang lelaki ni dia kata pergi warung, ditanya dulu warung tu warung siapa. Kalau warung J tu hati-hatilah, selalu nak hilang di warung J. Faham ke tu? Dia lelaki gitulah, kan? Dia pergi, kan? Dia menarik perhatian dia. Kalau tengok sesuatu tu, orang katalah, kalau kita tengok contoh perempuan cantik, dia seksi, kan? Kita tengok tu, orang kata kalau jangan tengok banyak kali. Tengok banyak kali tu dosa nanti. Tengok sekali sampai orang hilang. Buat tak boleh tuan-tuan tu gurau je. Baik. Kemudian yang keduanya, manusia ini sifat semula jadinya adalah menghargai sebarang budi dan kebaikan dan menghormati tempat terbitnya serta bersyukur dan berterima kasih kepada pemberinya. Ini kita dapat lihat dalam masyarakat Melayu kita, terutamanya bulan puasa. Bulan puasa ni kalau dia masak lebih untuk berbuka, dia akan bagi jiran-jiran sebelah rumah dia. Betul? Kemudian bila dia dah bagi pada jiran-jiran, jiran-jiran pula akan balas balik semula. Bagi mangkuk tingkat, penuh ni dia bagi ni, tiba-tiba jiran bagi mangkuk tingkat kosong pula. Itu tak jadi kan? Kerana apa? Manusia ini, dia sifatnya dia akan menghargai apa yang orang beri pada dia. Dan dia berterima kasih. Terima kasihlah siap, senang, hantar aku makanan. Esok aku balas lah. Kan? Berterima kasih dan dia menghargai apa yang orang bagi pada dia. Ini manusia. Ada orang bagi pada orang dia sombong gitu, ada. Ada orang bagi tak, ni ambil ni makanan ni, dia tak payah lah, aku tak nak lah. Ada macam tu? Tak ada, dia mesti ambil. Lebih-lebih lagi kalau suami bagi, perempuan kena ambil. Bagi emas. Ambil, jangan tolak. Kan? Kalau katalah sampai hari jadi, katakan suami kata awak nak hadiah apa, cakap je tuan-tuan, perempuan cakap je, jangan selindung-selindung. Orang lelaki ni kalau kita selindung, dia buat tak tahu je. Kalau kata nak emas, cakap tu, awak ni nak apa ni, hari ni hari jadi awak ni nak apa? Saya nak emas apa?
cakap tu terang. Kalau tak nanti dia mengajuk je, tak dapat kan. Baik, yang ketiganya, mengagungkan dan mempunyai kebijaksanaan dan pengetahuan yang lebih tinggi daripadanya serta menghormatinya. Manusia ni kalau ada orang yang lebih ilmunya daripada kita, maka kita akan hormat dia. Menghormati. Terutamanya contoh orang-orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat sebagai contoh, kita hormat pada dia. Kita menghargai dia. Kemudian yang keempatnya, tunduk patuh kepada yang mempunyai kekuasaan. Ini dia. Kalau contohnya YB yang datang dekat masjid kita ni, macam mana kita sambut dia? Kita hormat dia kan? Sebab apa? Sebab dia mempunyai kekuasaan. Kemudian yang kelimanya, manusia mencintai keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Sebab kita ni manusia, kita mempunyai sifat semula jadi yang kita sukakan kepada keamanan. Sebab itu bila kita tengok saudara-saudara kita di Palestin yang diserang habis-habisan, timbul perasaan apa tuan-tuan? Kita rasa sedih. Dan kita turut sama rasa duka cita. Kerana mereka di sana tak dapat keamanan seperti mana yang kita dapat di Malaysia ni. Di Parit Kasih ni aman damai Parit Kasih. Kan? Kalau pagi-pagi kata orang tu bangun tidur, dia tengok ayam berkokok. Ada lagi ayam berkokok sini? Ada. Kadang-kadang orang dah tak beli ayam dah. Tapi ayam dah agak mahal. Kalau orang kata ayam mahal ni beli lah. Kawan saya ada seorang, dia beli ayam. Dia kata ayam dah mahal, tak boleh jadi ni. Dia pergi pasar, beli anak ayam 5 ekor. Dia beli. Masih lagi kalau kata orang tu, kalau kita bangun pagi dekat Parit Kasih ni, udara dia, embun dia turun, aman. Tapi ada tak kita bangun tidur, kita ucap Alhamdulillah? Itu soalan dia. Keamanan yang kita dapat ini, adakah kita bersyukur? Itu dia punya persoalan. Tuan-tuan tengok macam mana saudara-saudara kita di Palestin, walaupun mereka tak aman, mereka berperang, tapi mereka tetap dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Ada yang gambar yang ditunjukkan dalam keadaan dia dah mati, tapi jari dia masih naik macam ni, tuan-tuan. Jari dia masih naik macam ni. La ilaha illallah. Kalau kita ni nak angkat macam ni pun, kalau lima kali sehari dalam solat, kita tak boleh buat. Malu kita, tuan-tuan. Malu. Mereka diserang, ada yang diserang, ada yang diselamatkan tu, benda lain dia tinggal. Yang dibawa apa, tuan-tuan? Quran. Yang dibawa apa? Quran. Kita ni dekat negara yang aman, Quran kita pegang tak hari-hari? Muhasabah diri kita, tuan-tuan. Ada ustaz Quran saya pegang, tapi mungkin nak cakap tu mana lah. Quran tu sampai bergabung atas bumbuk tu, atas lemari tu. Bila nak baca baru teringat tu, ustaz kata banyak baca Quran ni. Baru cari mana Quran kan? Atas lemari tu. Ambil Quran, tuan-tuan tu, tiup tu, abuk, silap-silap muka surat dia pun dah. Anak-anak yang makan habis lah. Itu dekat negara kita yang aman ini. Adakah kita ini bersyukur kepada Allah dengan keimanan dengan keamanan dan juga kesejahteraan yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita masalah diri kita. Ini sifat sebenarnya, jadi kita manusia. Kita suka kepada keamanan, kita suka kepada kesejahteraan, kita suka kepada kecantikan. Tetapi pernah tak kita ini mengucapkan syukur kepada Allah SWT? Bangun tidur, baca doa tidur, doa bangun tidur, tuan-tuan baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau tuan-tuan bangun tidur, jangan terus bangun. Kita bangun tidur, kita kena duduk dulu. Bila kita duduk,
Masa itulah kita baca doa bangun tidur. Tak payahlah saya tanya. Kalau macam murid-murid saya kat sekolah, saya tanya siapa dalam kelas ni bagi tadi bangun tidur baca doa. Tak ada yang angkat. Takkanlah saya tanya kat masjid. Kalau saya dekat masjid kan, tak ada orang angkat dah. Dia nak angkat tapi dia malu nak angkat. Separuh je. Baca Ustaz kadang-kadang. Tak dapat baca penuh tuan-tuan. Tak dapat baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tak dapat baca penuh sebut Alhamdulillah pun cukup. Alhamdulillah Allah masih hidupkan aku pada hari ini. Alhamdulillah Allah masih bagi aku bernafas. Baik. Kemudian dengan yang demikian, meskipun manusia itu kecil dan terhad dalam bentuk tubuhnya yang jasmani, tetapi ia adalah tinggi martabatnya dari segala jenis makhluk yang lain disebabkan oleh hakikat zatnya yang rohani. Manusia ni, fizikal kita ni kecil. Kecil tuan-tuan. Ada yang tinggi besar tu lain lah. Tapi hakikatnya kita ni berbanding dengan makhluk yang lain, kita ni fizikal kita ni tak besar lah, kecil. Tetapi dari segi rohani kita ini, dalaman kita ini, martabat kita ini tinggi berbanding dengan makhluk yang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana zat kemanusiaan yang dengannya manusia dapat mencapai dan memahami hakikat sesuatu, pendapat-pendapat dan akidah kepercayaan. Maka dengan akal yang Allah berikan kepada kita, maka kita dapat mencapai dan memahami sesuatu perkara. Dengan akal yang Allah berikan. Kemudian dengan akal itu juga kita dapat mengetahui, kita dapat membezakan pendapat-pendapat. Kemudian kita dapat juga, yang paling penting adalah memahami tentang akidah kita, kepercayaan kita. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, maka akidah kita ini perlulah berlandaskan kepada akidah yang betul. Kalau orang lelaki kan dia selalu dengar kan, akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini pegangan akidah kita, iaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mana kita ini ada akal fikiran, diberikan kita akal fikiran, maka kita kena ikut kepada akidah yang betul, berdasarkan, berpandukan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kadang-kadang akal kita ni manusia ni, kadang-kadang kita suka fikir benda yang di luar daripada fikiran kita. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran, Allah datangkan para rasul untuk memimpin kita, akal kita ini, supaya mengesakan Allah, supaya akidah kita ini sentiasa mengatakan bahawa la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan faham tak? Risau aku tak faham ni. Dia diam, dia angguk ni macam faham. Dia diam kan, dia yang tak faham. Risau juga kan, kita ni kalau boleh biar sama-sama dapat, tuan-tuan pun boleh faham. Saya sampaikan, saya faham lah. Tapi saya nak tuan-tuan pun faham sama. Dia takut lah. Dia tengok semacam tak boleh kedip tengok orang tak ada cakap tu. Baik, kalau tak faham boleh kita boleh kongsi, tak ada masalah. Baik, ada masa lagi tak? Okey. Dengan segala persediaan itu, timbullah keinginan manusia mengkaji dan membahas untuk mengetahui hakikat apa yang dilihat dan difikirkannya, untuk dijadikan pegangan hidup atau akidah kepercayaan yang diyakini demi keselamatan dan kebahagiaan. Maka hidup kita ini, akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Jika kita ikut akidah ini, kita berpegang teguh kepada akidah ini, maka dia akan menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jangan ikut kepada fahaman yang lain, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, dia ada juga fahaman yang lain, iaitu fahaman Syiah. Kemudian dia ada fahaman Wahabi. Ini kena hati-hati, tuan-tuan. Saya masa temu duga untuk dapatkan tauliah mengajar ni. Dia tanya ni, Ustaz tolong huraikan tentang manhaj ataupun apa yang membezakan di antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan juga Wahabi. Disuruh kita huraikan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tak tahu, kita tengok sebagai contoh Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Orang Syiah ni pun semayang juga, kita pun semayang. Tapi apa bezanya kita dengan orang Syiah ini semayang? Kalau orang Syiah semayang, dia ada letak batu depan dia, betul? Betul kan? Dan dia akan sujud atas batu tu. Batu tu orang dia kata batu suci daripada Karbala. Dia ambil daripada Karbala, satu tempat. Batu tu dia ambil dari sana, dia bawa balik ke tempat dia. Kemudian Nabi dia nak semayang, dia akan letakkan batu tu depan dia. Bila dia sujud, dahi dia mesti kena batu. Dia semayang macam kita semayang juga. Kalau kita yang tak tahu, tuan-tuan, kita pun mesti tertanya kan, kenapa pula orang sebelah aku ni semayang ada batu kat depan ni? Kalau kita yang tak faham, yang tak tahu, kita pun tanya dia. Tak tanyalah kenapa letak batu depan tu. Dia pun cakap sekian. Kita pun, yelah, kita ikut lah. Kita ikut dia pula. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Sebabnya apa, tuan-tuan? Pegangan akidah kita ni tak kuat lagi. Kita kena kuatkan dulu, tuan-tuan. Kita kena doa pada Allah SWT, semoga Allah kuatkan iman kita. Dah bunyi tu mana dah berhenti ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa nanti kita akan sambung lagi. Ini cuma baru membuka kata, belum habis lagi lah. Sebab insyaAllah kita akan jumpa lagi bertahun lagi. Jangan risau, segera dah habis kitab ni nanti. Jadi segala-segala dan silap mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini memberikan kita manfaat dan kita dapat amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Baiklah, kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.